Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar. Qala qail qul haqq in kana murran. Yang saya hormati barisan kepimpinan masjid, kepimpinan masyarakat, para jemaah, ayah ibu yang saya kasih sekalian, segala penghormatan saya kepada mereka semua dan juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam terakhir tahun Masihi 2023, pada tarikh terakhir 31 Disember malam ini untuk solat fardu maghrib dan isyak berjamaah insya-Allah, dan juga sedikit perkongsian. Baik. Saya katakan malam terakhir ini sebab kalau ikut sistem kalender sistem kalender Masihi, sistem kalender Mak Saleh lah, hari ini malam ni masih lagi 31, masih lagi malam tarikh ni lah. Tapi kalau ikut kalender Islam, masuk maghrib tadi dah masuk hari baru, hari seterusnya lah, maknanya ada hari Ahad, malam Ahad. Ini malam Ahad, malam Isnin, sekarang dah malam Isnin. Baik. Tapi kalau dalam kalender orang putih dipanggil hari Ahad, ini masih lagi hari Ahad. Ataupun dipanggil malam Ahad malam. Baik. Izinkan saya untuk membuat sedikit perkongsian untuk mengisi masa yang asalnya tidak dijadualkan apa-apa ustaz, tapi saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi sedikit tentang perkongsian tentang Al-Quran, dan juga saya ingin menyentuh sedikit tentang isu yang baru berlegar baru-baru ini, isu yang menjadi sedikit polemik lah, dan saya tidak mahu menjadikannya sebagai satu isu besar, hanya sebagai pengajaran buat kita insya-Allah. Saya ingin membawakan kepada para jemaah sekalian tentang satu topik yang saya pun nak tunggu juga. Sebagian ustaz kita kalau mereka nak bercakap tentang ni, tapi sampai sekarang saya tunggu tak ada. Jadi saya terpanggil lah untuk mengcovernya, menyentuhnya, iaitu tentang bila mula penyelewengan kitab-kitab Allah. Saya merujuk kepada Quran dan juga Injil dan juga Taurat. Kitab-kitab Allah ni yang tiga lah, yang utama. Termasuklah satu lagi, yang keempat Zabur, yang paling awal. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi bila mula diselewengkan? Baik. Kita tengok Al-Quran dulu. Okay. Al-Quran adalah kalam Allah, kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan melalui para sahabatnya dan akhirnya sampai kepada kita. Kita tahu bahawa telah banyak usaha-usaha untuk menyelewengkan, menukar, nambah, menukar, memadamkan, menghilangkan, menghina, mencerca sebagainya lah kitab Allah. Kitab Allah ni, Al-Quran. Saya mula dengan Al-Quran dulu, kemudian saya akan pergi balik ke reverse ke belakang Injil, kemudian saya akan reverse ke belakang Taurat, kitab Nabi Musa. Saya mulakan dengan Al-Quran dulu. Okey, sepanjang zaman, dari zaman Nabi pun dah ada orang menyelewengkan isi Al-Quran. Orang buat ayat tentang Al-Quran, dia buat sendiri. Dia nak challenge Nabi Muhammad, dia buat ayat sendiri. Surah Gajah, fil. Kan kita baca, tadi saya baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi ada orang saya tak ingat siapa, Musailamatul Kadzab lah, dia buat ayat tentang fil, gajah juga. Kononnya nak menyaingi Nabi lah. Tapi ayat dia macam mana saya tak ingat ayat dia, tapi lebih kurang gini lah, kata
gajah belalainya panjang, ekornya tipis, macam itulah. Dia buat ayat yang tidak ada langsung bunyi nilai wahyu. Baik. Tapi itu satu. Satu kisah lagi yang jarang diceritakan, yang saya cakap tadi, tak ada banyak ustaz ceritakan, ialah ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh. Ini sahabat Nabi, beriman dengan Nabi, Abdullah ibn Abi Sarh. Ketika dia dilantik oleh Nabi sebagai penulis wahyu, bila wahyu turun kepada Nabi, Nabi lantik beberapa orang sahabat, Sayyidina Ali, Muawiyah, Uthman dan sebagainya, Sayyidina Zaid bin Sabit, ramai, termasuklah Abdullah ibn Abi Sarh. Jadi bila Abdullah ni tulis, Nabi bacakan ayat, dia tulis. Tapi dia ni ada satu kecenderungan, dia tukar, dia suka adjust apa Nabi cakap, adjust ayat tu, dia tulis, Nabi baca lain, dia tulis lain sikit. Contohnya bila Nabi sebut tentang Al-Kafirun, ayat Al-Kafirun, dia tukar jadi Az-Zalimun. Dia tukar, dia tulis tu, dia tukar Az-Zalimun. Nabi baca ada beberapa tak ingat. Nabi baca Sami'un Alim, ditukar jadi Hakimun Alim. Macam itulah orang, ditukar ayat. Walaupun maksud dia sama juga, bukan sama. Maksudnya nama Allah juga, Sami'un Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi ditukar jadi Hakimun Alim contohnya, yang maha bijaksana dan maha mengetahui, kan? Maksudnya nama Allah juga. Tapi ditukar tu tak boleh. Ditukar satu huruf pun dah merosakkan iman. Jadi ditukar. Adalah lagi benda-benda lain yang ditukar dalam Quran. Bila dia tukar, dia pergi ke kaum dia, kaum Quraisy. Dia kata kat kaum dia, dia declare diri dia menolak Islam. Asalnya sahabat Nabi, Nabi lantik, satu prestige dapat ditulis sebagai sahabat Nabi, tulis wahyu lagi. Tapi dia adjust dan dia lari. Dia pergi ke kaum dia kata, Islam ni tak ada apa pun, kan? Agama Muhammad, kitab dia pun aku boleh adjust, kan? Berapa nak ikut kitab dia, kan? Dia cakap itu. Jadi keluarlah arahan Nabi, dapat tahu, Nabi arahkan para sahabat untuk tangkap dia. Tangkap dia ni yang bekas asalnya seorang sahabat, standard dia begitu tinggi di kalangan orang Islam, tapi akhirnya jatuh maruah dia di kalangan di sisi Allah sebab dia murtad lari, mengejas ayat Allah dan lari, murtad. Ini berlaku suatu tahun awal-awal lah di Madinah. Jadi bila sampai tahun ke pembukaan kota Mekah, Nabi dan para sahabat berjaya membuka kota Mekah, ambil balik kota Mekah, kunci kota Mekah, Kaabah tu daripada orang kafir Quraisy. Nabi perintahkan kota Mekah berlaku dengan tiada pembunuhan. Itu yang kita tahu, tiada pembunuhan, dengan aman. Nabi tak lancarkan peperangan besar-besaran untuk lawan kafir Quraisy yang menguasai Mekah waktu itu. Tapi ada beberapa orang yang Nabi perintahkan untuk bunuh, orang yang keras, yang jahat, untuk bunuh. Antaranya ialah Jurum bin Khattal atau Abdullah bin Khattal. Dia ni bila Nabi sampai di kota Mekah, Nabi dah keliling tu, sampai kat Kaabah tu. Kaabah mesti ada kain lah, kain kiswah Kaabah tu. Jurum bin Khattal ni menyuruh di belakang kain Kaabah. Dia tahu dia dah masa tu dah nak kena bunuh lah oleh Nabi. Ada wanted list. Jadi Nabi perintahkan sahabat Nabi, jumpa dia dibunuh di balik kain Kaabah. Dia dibunuh, Abdullah bin Khattal. Satu lagi tadi seorang, dia ada 3 orang. Satu lagi Abdullah bin Abi Sarh, yang tadi lah, yang murtad, yang penulis adjust wahyu Nabi tu, wahyu Allah. Jadi dia pun menyerok belakang kiswah. Tapi ditakdirkan Allah Ta'ala, dia ni ada satu, dia takut dibunuh, kan? Memang nak mati ni. Tapi dia ada satu sikit Allah bagi kelebihan lah. Dia ni saudara susuan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman yang akan menjadi khalifah ketiga nanti, khalifah yang ketiga. Dia ni saudara susuan, sama ibu susuan lah dengan Sayyidina Uthman. Jadi dia nego, dia jumpa Sayyidina Uthman, dia nego, tolong lepaskan aku lah, kan aku dah nak mati ni kan, Nabi Muhammad dah suruh orang cari aku. So nego. Sayyidina Uthman pun bawa dia jumpa Nabi, kan, kan. So jadi bila jumpa Nabi, panjanglah cerita dia tentang Nabi bagi syarat pada para sahabat untuk bunuh dia. Tapi sahabat Nabi tak faham. Nabi bagi syarat, kan, untuk bunuh
ni bila di depan Nabi, Abdullah bin Abi Sarh. Tapi sahabat Nabi tak faham isyarat tu. Ada agak lucu sikit lah cerita dia, tapi tak apalah. Jadi akhirnya dia diampunkan, kan? Nabi maafkan dia. Kesimpulannya dia dimaafkan. Abdullah bin Abi Sarh dimaafkan, kembali kepada Islam. Dan setelah zaman Nabi wafat, kemudiannya dia berimanlah, dia menetap di tempat luar. Dan dia adalah orang yang antara sahabat yang menjelajah ke pelosok Afrika. Ada sahabat Nabi, dia berdakwah membuka wilayah di Parsi, di Eropah, di Afrika, di Asia. Abdullah bin Abi Sarh ni bekas murtad ni yang akhirnya masuk Islam. Dia akhirnya hayat dia pergi ke Tunisia. Masa tu Tunisia ni negara kufur lah, bukan negara Islam. Tunis. Abdullah bin Sarh ni lah orang yang sahabat Nabi yang berjaya membuka Tunisia. Tunisia hari ni kan negara utara Afrika. Di utara Afrika tu kita tengok ada negara Mesir, apa lagi, Aljazair, Algeria, Tunisia, paling hujung sekali Maghribi. Tu 3 negara ni lah. Tapi Abdullah bin Sarh adalah orang yang membuka Tunisia. Okay. Jadi poin saya di sini ialah seorang tu jahat macam mana pun, kalau peluang dia untuk bertaubat, rezeki dia lah dia bertaubat. Tapi saya nak bagi tu, depan-depan Nabi pun dia boleh tukar ayat Allah Ta'ala. Itulah bermula penyelewengan ayat, antara mulanya penyelewengan ayat Allah Ta'ala di ijaz ayat Quran. Ada seorang penyair atau penyanyi, dia pun dibunuh juga ketika pembukaan kota Mekah. Saya tak ingat nama dia apa. Okey, itu berkenaan dengan Al-Quran. Sejarah sikit lah, ada banyak lagi contoh penyelewengan Al-Quran. Tetapi saya bawakan satu contoh je lah. Abdullah bin Abi Sarh yang akhirnya bertaubat dan membuka Tunis. Kita tengok ke belakang, sejarah Injil, kitab Injil. Kita tahu bahawa Injil Al-Muqaddas, kitab Injil yang suci, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau nak tanya bila tarikh itu, wallahualam lah, tapi lebih kurang 2000 lebih tahun lepas lah. Itu sebab orang Nasrani, orang Kristian, orang Nasrani, orang Masihi, mereka mengambil tarikh 202, sekarang ni 2023 lah, besok nak 2024. Jadi lebih kurang pada mereka pada 25 Disember 2024, 2023 tahun yang lepas, masa tu Nabi Isa dilahirkan, Jesus dilahirkan. Itu mengikut mereka. Kita tak adalah tarikh yang tepat, sebab pada Islam tarikh ni tak penting, tak penting sangat. Tapi kalau nak kira secara perbandingan tu, lebih kurang itulah 2000 tahun yang lebih lah. Nabi Isa dibangkitkan di Palestin. Nabi Isa dibangkitkan di Palestin. Sikit perkongsian tentang Nabi Isa di Palestin ni. Di Palestin hari ni yang sedang bergolak ni, di Gaza, Palestin, Gaza, di West Bank, tebing barat dan Palestin, bukan saja ada orang Islam, bukan saja ada orang Yahudi, ada juga orang Kristian. Ada church kat situ, selain daripada masjid, ada juga gereja. Ada beberapa gereja lah, antaranya gereja Nativity, Church of Nativity. Mereka ni bukan macam Katolik. Katolik ni lebih berpusat di Rom, Itali kan, yang kebanyakan Kristian hari ni banyak, mereka ni banyak Katolik ya. Tapi Church of Nativity ni, gereja Nativity ni, mereka ni berada di satu tempat di Bethlehem, tak salah saya. Mereka percaya bahawa pusat tempat peletakan gereja tu adalah tempat asal Nabi Isa dilahirkan. Mengikut dia lah, mengikut agama dia lah kan, tak kisahlah. Yang kita tahu Nabi Isa dilahirkan di Palestin. Okey, itu yang penting kan. Tapi pada orang Kristian dilahirkan di tempat satu gereja tu, maka didirikan church hari ni. Dan church ni pun dibantai oleh Israel. Mereka tak kira, Israel tak kira bantai je, dia bom je. Termasuklah ada gereja-gereja yang lain. Okey, settle. Jadi Nabi Isa pun diberikan wahyu. Nabi Isa mula-mula mendapat wahyu bila, tuan-tuan? Nabi Muhammad SAW mula mendapat wahyu ketika di Gua Hira kan, dipeluk oleh Jibril, Iqra kan, ma'ana biqari, aku tak tahu membaca kan. Tapi Nabi Isa mendapat wahyu bila dia dapat wahyu? Dia dapat Injil dulu ke dia dapat wahyu dulu? Beza dan Nabi Isa mendapat wahyu, Injil dulu ke wahyu dulu? Dia mendapat wahyu dulu. Bila Nabi Isa dapat wahyu dulu? Ketika masih bayi lagi kan, masa ibu Nabi Isa tu berjalan melarikan diri keluar kan,
keluar daripada kawasan kaum dia, dah mengandung tanpa suami, so takut jadi fitnah, so beliau keluar ke satu tempat, saya tak ingat di satu tempat lah. Ada masa tu musim buah tamar sedang ranum, dan ada sungai, so dia melahirkan anaknya di situ. Pendek cerita lah, ada dalam surah Maryam. Jadi ketika Nabi Maryam tu melahirkan alaihissalam, melahirkan Nabi Isa alaihissalam, keluar perintah goyang pokok tamar yang berat besar tu. Mustahil bagi seorang yang baru beranak, baru melahirkan anak, untuk menggoyangkan pokok, tak masuk akal. Tapi itu perintah, dan dia ni wali lah, dapat message direct daripada Allah Ta'ala. Waliyah, Maryam, siapa lagi, isteri Fir'aun, wali. Jadi dia dapat perintah digoyang pokok tu, kan? Pada logik tak masuk akal, tapi goyang juga lah, huzi ilaiki, ayat Quran, akan maqala Allah. Jadi turun, gugurlah buah kurma gugur, kan? Kemudian datang pula message, minumlah air daripada sungai yang mengalir tu. Jadi situlah dia mulakan kehidupannya sebagai ibu dan anak, tanpa suami. Okey, itu kemudian datang. Kemudian bila balik kepada kaum dia, Sayyidatina Maryam balik kepada kaum, datang kaum dia tengok, kan, dah mula desas-desus lah, kan. Ni Maryam ni seorang biarawati, memang duduk dalam biara beribadat saja, kan. Dah lama menghilang, tiba-tiba boleh bawa anak. Macam mana boleh bawa anak, kan? Dah mula dah orang bercakap-cakap, kan, dah jadi fitnah, kan, kononnya berzina, kan. Ya Ukhtah Harun, kan, kenapa kau datang dengan perkara yang buruk ini, kan, dengan perkara buruk, dengan membawa anak tanpa nikah lah. Tu tuduhan orang-orang pada zaman tu, orang Yahudi, orang Bani Israel pada zaman tu. Jadi Nabi Sayyidatina Maryam, syariat pada zaman tu, kalau berpuasa dia disuruh berpuasa, tapi syarat dia punya syariat dia, kalau berpuasa kena diam, tak boleh bercakap, kena diam, cakap, tunjuk bahasa syarat dia. Jadi Sayyidatina Maryam ni pergi ke kaum dia dah berkumpul lah ramai-ramai, padri rahib-rahib Nasrani semua dah berkumpul, kan, Bani Israel dah kumpul. Ni apa hal ada anak semua ni, macam tu lah. Betul, dia tak boleh bercakap, diperintahkan supaya diam. Jadi ditunjuk ke anak dia tu, kan. Lepas tu kaum dia kata, macam mana kami nak berkata dengan seorang budak ni, nak berkata dengan bayi. Maka Nabi Isa melahirkan, Nabi Isa yang masih bayi lagi tu, baru lahir fresh, bayi lagi bercakap. Itu wahyu, itu mukjizat. Nabi Isa bercakap lah, saya pun dah lupa dah ayat dia. Nabi Isa kata dia mengesahkan Allah Ta'ala, dia berbakti kepada ibunya, mulia bahawa dia akan dilahirkan ketika dia dibangkitkan, dan sebagainya. Dia akan mati dan dibangkitkan akan dimatikan, dan sebagainya, dalam suratul Maryam, pada muka surat yang 1, 2, 3. Tetap boleh baca surah Maryam muka surat yang ketiga. Baik, settle lah tu. Jadi dia dapat awal-awal dia dah dapat wahyu, dah dapat mujizat. Okey, so Nabi Isa pun membesar di Palestin, akhirnya dapat Injil lah, Allah turunkan Injil. Baik, bila mulanya penyelewengan Injil, kitab Injil, Al-Injil Al-Muqaddas, Injil yang suci. Jadi bila Nabi Isa dah banyak pengikut, dah ada pengikut, pemerintah Palestin, saya dah bincang sebelum ni, pemerintah di Palestin pada waktu, penjajah di Palestin pada waktu itu ialah golongan pemerintah Empire Rome yang berpusat di Syria, Damascus. Empire Rome ni, mereka ni penyembah berhala. Penyembah Jupiter, Pluto, Neptune, nama-nama planet tu, nama-nama Tuhan dia orang tu asalnya, kan. Zeus, Hercules, nama-nama dewa-dewa tu. Itu agama nenek moyang orang Rom dulu. Dan saya dah bagi tahu, Rom, bila dikatakan Rom pada waktu itu, bukan Rom Itali tu. Rom dia nama saja Rom, tapi dia sebenarnya di Turki, di belah Asia, Turki dengan Syria, Damascus, Dimashq. Pemerintahan Rom masa tu dah besar, dah runtuh. So berpindah pusat Empire Romawi itu berpindah kepada Syria, berpindah kepada ni Turki. Okey. Yang akhirnya melahirkan tamadun Konstantinopel. Itu cerita kemudian. Tapi Rom, nama saja Rom. Jadi kita pun dah tahu lah, saya pun dah cerita dalam tafsir surah Nisa, kita boleh buka tafsir Ibn Katsir jilid keempat atau jilid ketiga. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit,
Orang Yahudi dengan disogok oleh pemerintah Rom pada waktu itu. So pemerintah Rom nak tangkap Nabi Isa. Sebab dikatakan mereka takut Nabi Isa akan memberontak, akan meruntuhkan Empire Rom ni. Jadi mereka upah pembelot di kalangan Yahudi yang tak nak ikut amalan agama Nabi Isa. Tapi Nabi Isa ada pengikut dia sendiri. Dia ada pengikut ni. Apa nama pengikut dia? Hawariyun, Al-Ansar, Hawariyun, para pengikut dia, kan? So, Nabi Isa kata dalam surah tu kan, saya tengok surah apa? Man ansari ilallah qala al-hawariyun. Kan? Nabi Isa kata, siapakah yang akan membantu aku di jalan Allah? Orang-orang Hawariyun berkata, kamilah penolong kamu. Ansar, penolong, Hawariyun. Okey. Jadi bila Nabi Isa diangkat, saya dah cerita sebelum ni, ada salah seorang pemuda dari kalangan pengikut Nabi Isa dalam rumah tu, satu rumah. Ni orang Yahudi dengan Romawi ni tengah nak kejar ni, tengah datang. Nabi Isa dapat tahu. Jadi Nabi Isa tanya, siapakah di kalangan kalian yang akan mengganti ke tempatku? Akan ditangkap dan dibunuh, dan dia mati nanti, dia akan di syurga, di akhirat dia akan dekat tempat dengan aku di syurga nanti. Dia akan bersama dengan aku di syurga. Kan? Ada seorang budak kata, aku ya Rasulullah. Budak muda di kalangan Hawariyun tu. Nabi Isa tengok ada, Nabi Isa kata, duduklah kau. Duduk. Tak payahlah. Kan? Nabi Isa tanya lagi, siapakah di kalangan kalian yang akan mengganti ke tempatku di tempatku? Dia akan dibunuh, dan ketika mati di akhirat nanti dia tempatnya berada di syurga dengan aku. Nabi Isa kata yang tu. Tanya pada pengikut dia. Lepas tu salah satu budak pemuda tu bangun juga. Dia kata, aku Rasulullah. Nabi Isa kata, duduklah kau, duduk. Mana tak payahlah duduk, bagi orang lain. Kali ketiga Nabi Isa tanya pun sama juga. Budak yang sama angkat tangan. Kita boleh tengok dia dalam kitab Tafsir Ibn Katsir, tafsir ayat 157 surah Nisa. Hadis dia panjang. Jadi Nabi Isa pun kata, okeylah, baiklah, engkau lah orang tu. Nabi Isa pun setuju, engkau lah orang tu. Jadi bila Nabi Isa bila datang Yahudi dengan orang Romawi ni, Nabi Isa pun dingantukkan, mutawaffika warafi'uka. Allah kantukkan Nabi Isa, tidurkan Nabi Isa diangkat keluar melalui atap. Ada riwayat kata melalui tingkap, dia diangkat lah. So Nabi Isa tak mati, dia tidak dimatikan, dia cuma ditidurkan dan diangkat terus ke langit sampailah hari ini. Nabi Isa tak mati. Nabi Isa akan wafat pada hari kiamat nanti. Selepas membunuh Dajjal, Nabi Isa akan mati. Selepas membunuh Dajjal, Nabi Isa akan memerintah dunia dan akan wafat. Masa tu baru wafat. Tapi masa yang kena tangkap tu, masa naik ke langit tu, dia tak wafat. Jadi budak pemuda ni kena tangkap, dan sebab muka dia dah diserupakan, muka dia diserupakan dengan muka Nabi Isa. Bila Yahudi masuk, pemerintah Rom ni masuk, dia tengok, ni muka ni Isa ni. Sebab dia nampak muka budak tu sama dengan muka Nabi Isa, diserupakan. Jadi budak tu ditangkap, diarak, ditangkap, disalib, dan akhirnya selesailah disalib, dipasung, disalib dengan T, cross T tu. Jadi saya nak betulkan lagi sekali. Saya dah sebut itu tadi, saya nak sebut lagi sekali. Yang kita belajar selama ni, orang yang disalib, yang menggantikan tempat Nabi Isa tu ialah anak murid Nabi Isa yang belot, kan? Anak murid Nabi Isa, dia panggil Judah di Iskariot. Judah, bahasa Melayu kita Yahuda. Kalau kita belajar sekolah macam tu. Tapi kalau kita tengok hadis yang sahih, riwayat Ibnu Abbas, yang disalib tu ialah sebenarnya anak murid Nabi Isa yang setia, yang betul, yang beriman. Beriman sebenarnya. Dia ditangkap, dia sanggup korbankan diri dia, mengganti tempat Nabi, ditukarkan muka dia jadi muka Nabi Isa, ditangkap, disalib dan dibunuh. Dan akhirnya insya-Allah di akhirat nanti dia akan bersama dengan Nabi Isa di syurga nanti. Lalu berimanlah. So ada orang tanya, dari mana cerita yang Nabi Isa ni, Nabi yang menggantikan Nabi Isa tu disalib tu, anak murid dia yang belot, kan? Kita tahu dalam hadis sahih, anak murid yang setia tapi yang beriman, tapi dia kata belot. Dari mana? Jadi bila cari, benda tu ada dalam kitab Bible versi Barnabas. Bible ada banyak versi. Bible Injil yang diselewengkan, ada banyak versi. So antaranya ialah satu-satunya Bible, jenis Bible yang mengatakan Judah di Iskariot, anak murid yang belot tu ialah Bible Barnabas. Dan hari ini dah hampir pupus. Barnabas ni dah hampir pupus. Tak apalah, tu cerita lain. Tapi kita dapat ilmu baru. Saya ulang saja. Kalau ikut hadis sahih, yang disalib tu ialah anak murid Nabi Isa yang beriman. Okey, settle. Kemudian apa berlaku pada orang sekeliling waktu tu?
yang di rumah, yang sahabat-sahabat Nabi dengan Yahudi yang umat Nabi Isa pada waktu tu terpecah kepada 3 golongan. Yang pertama golongan Yakubiyah. Yakubiyah ni golongan di kalangan Yahudi tu. Yahudi buat cerita, dia selepas salibkan sahabat Nabi tu, dia buat cerita, mereka buat pendustaan. Jadi dia buat kata terpecah kepada golongan Yakubiyah. Yakub, Jacobian, orang putih kata Jacobian. Mereka ni mengatakan bahawa Nabi Isa tu Tuhan kan? Mereka buat cerita Nabi Isa tu Tuhan. Nabi Isa yang disalib tu lah, pada pandangan mereka Nabi Isa lah kan, sebab mereka ingat muka Nabi Isa. Satu golongan lagi, golongan Nestorian. Mereka ni mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan. Jadi orang-orang yang di sekeliling pada waktu itu yang tertipu, mereka pun ikut. Tinggal satu golongan lagi, golongan ketiga, yang pure, yang masih lagi kekalkan ajaran Nabi Isa, yang sahabat-sahabat Nabi tu, sahabat Nabi Isa yang Hawariyun. Mereka ni kekal beriman. Sebab apa? Sebab mereka tahu kisah Nabi Isa sebelum diangkat. Mereka tahu Nabi Isa akan digantikan, dia tahu siapa yang sebenarnya. Jadi mereka ni beriman. Jadi dalam kitab tersebut, golongan yang 2 golongan tadi, Yakubiyah dan Nesturiyah, yang dah rosak akidah mereka tu, mereka berperang membunuh golongan yang tinggal, yang pure, yang original Islam, masih lagi mengikut ajaran Nabi Isa yang asal tadi tu. Mereka bunuh habis. Okey. Jadi tinggallah golongan yang sesat tu. Yang sesat tu bawa sampai ke hari ni. Tapi kita kena ingat, bukan itu saja pengikut Nabi Isa yang asal. Pengikut Nabi Isa ada yang di tempat lain, yang dah berhijrah tempat lain, yang ada di tempat lain kan. Itu sebab zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 560 tahun, lebih kurang 560 tahun. Kalau pada waktu itu dah dibunuh pengikut dia, macam mana ada orang ahli kitab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi dia jadi ketika Nabi diangkat menjadi rasul, macam mana ada ahli kitab yang beriman? Contohnya Bahirah, contohnya Warqah bin Naufal kan, yang bagi tahu yang Sayyidina Khadijah isteri Nabi tu bawa jumpa kan. Dia kata dia ahli kitab, Nasrani. Dia kata dia beriman, dia mengesahkan Allah Ta'ala, dia tidak menyembah Nabi Isa. Jadi dia kata kalau aku muda waktu ni, dia dah tua dah buta, kalau aku muda dan aku boleh sokong, aku akan sokong kau, sebab engkau akan dihalau oleh kaum kau kan. Dia bagi tahu dalam kitab Injil yang asal memang ada cerita pasal kau. Masa tu Nabi baru balik daripada dapat gua, dapat wahyu. Jadi dia kata Nabi pun bergigil kan, Sayyidina Aisyah bawa jumpa dia. Dia kata kalau ikut kitab kami lah kan, engkau lah Nabi kan, engkau akan dihalau oleh kaum kau akan terima banyak dugaan, dan kalau aku masih muda sihat, aku akan ikut, aku akan backup, sokong kau. Tapi kesimpulannya ialah, waktu itu macam mana boleh ada Warqah bin Naufal, seorang yang beriman, dan juga Bahirah, dan juga ada rahib-rahib yang lain lah. Mereka ni mengesahkan Allah Ta'ala, mereka tidak menyembah Nabi Isa, mereka tak sembah Trinity Cross Trinity tu kan. Jadi daripada puak-puak ni lah yang masih caki-baki yang tinggal, yang ajaran Nabi Isa yang masih tinggal. Okey. Jadi itu selingan lah, ulang balik. Saya nak cerita bila mula penyelewangan kitab Nabi Isa, kitab tulisan Injil. Tadi tu intro je. Okey. Dalam sejarah kita boleh tengok, saya merujuk kepada tulisan Dr. Ziya Rahman. Saya ambil daripada Islam Web. Dr. Muhammad Ziya Rahman Al-A'zami, kitab dia. Nama kitabnya ialah Dirasat fil Yahudiyah wal Masihiyah wa Adyan al-Hind. Pelajaran-pelajaran, nama kitab tu. Pelajaran-pelajaran tentang Yahudi dan Nasrani dan juga agama Hindu. Okey, kitab tu bagi tahu bila mula. Setelah kurang berapa ratus tahun selepas Nabi Isa dah diangkat, adalah pengikut Nabi Isa yang dah murtad, yang dah ikut agama dirosakkan. Ada yang masih kekal lagi beriman. Tapi kitab Nabi Isa ni ada masih pegang lagi, masih lagi yang pegang. Tapi siapa yang mula merosakkan dia? Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, ada seorang watak dipanggil Paul atau Saul, S-A-U-L, Saul dalam bahasa Yahudi. Dia orang Yahudi, dia seorang Yahudi. Saul atau kita panggil Paul, P-A-U-L, Paul. Dia inilah yang merosakkan kitab Injil ya. Saya terjemahlah ini dalam tulisan Arab, saya terjemahkan. Paul ni dia Yahudi, dia kata dia dapat satu wahyu, satu ilham kan. Asalnya dia membenci agama Nabi Isa. Dia Yahudi. Nah, Yahudi dengan Kristian tak ngam, tuan-tuan. Yahudi dengan agama Nabi Isa tak ngam.
So dia ni membenci, tapi dia kata tak tahu macam mana, dia kata dia dapat wahyu, ilham. So dia mula menulis, dia mula mengubah ayat-ayat Injil. Dan dia kata bila dia tulis surat kepada pemerintah, dia tulis surat kepada kaum dia kata apa? Mata tak nampak dah. Wa fi hadhihi al-ahadith in adamat at-Taurah wa sa'il kutub al-ahd bukan ini Yahudi, sorry. Silap kitab. Okey. Wa warifukum ayyuhal ikhwah al-injil alladhi basyartu bihi annahu laysa bihasbi insan. Dia mengaku dia ni dapat wahyu lah. Dia kata, aku memberitahu kamu semua, wahai saudara-saudaraku, bahawa Injil yang aku sampaikan ini, kitab Injil adalah bukan daripada manusia, maknanya bukan di perbuatan manusia. Okey. Li'anni lam aqbalhu min inda insan wala alamtuhu bil i'lan wasil masih. Okey, kesimpulan dia kata, aku dapat ni daripada Tuhan. Ayat-ayat yang aku sampai, dia dah seleweng dah. Ayat kitab Injil ni dia seleweng dah, dia dah ubah. Jadi dia beritahu pada pemerintah, dia beritahu pada rakyat, inilah kitab yang dibagi kepada Nabi Isa dan aku mendengar daripada dia, aku dapat daripada Nabi Isa. Dapat melalui wahyu lah, melalui ilham. Jadi diubah. Kat situ dah diubah. Nama watak dia adalah Paul ataupun dia panggil Paulus. Hari ini orang Kristian mengambil sebagai Sin apa Sin? Wali lah. Sin Paul. Kan? Saint Paul tu. Paul tu yang itulah yang pengubah ajaran Nabi Isa, ajaran Injil Nabi Isa. Baik, itu Injil. Kita tengok pula kitab Taurat. Kitab Taurat lagi awal. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, dan diturunkan kepada Bani Israel. Okey, bila mula penyelewengan kitab Taurat? Okey, Nabi Musa mengajar kitab Taurat. Nabi Musa mendapat kitab Taurat daripada mana? Gunung Sinai. Kan Nabi Musa bermunajat 40 hari di Gunung Sinai. Dapat kitab Taurat tu sekaligus commandments, putih-putih commandments. Dapat sekaligus, dapat dalam bentuk tablet, bentuk apa macam satu lauh lah, satu papan. Dapat terus. Macam Nabi Muhammad dapat ketul-ketul, dapat sikit-sikit kan, selama 22 tahun. Nabi Musa dapat sekaligus, dapat peraturan-peraturan. Bila Nabi Musa dah bertapa, dah 40 hari, dah dapat kitab, dia balik ke kaum dia, Bani Israel. Dia tengok kaum dia sedang menyembah lembu kan, yang dibuat oleh Samiri, lembu emas. Jadi Nabi Musa marah. Masa tu yang menjaga kaum dia Nabi Harun, saudara Nabi Musa, adik Nabi Musa, Nabi Harun, adik atau abang. Jadi Nabi Musa bengang, marah lah kan, kenapa umat Bani Israel boleh menyembah lembu sedangkan Nabi kat situ kan. Nabi Musa dah tinggalkan sekejap, 40 hari je. Jadi Nabi Musa marah, Nabi Musa baling lauh tu. Dia ceritakan dalam kitab dia baling lauh tu dalam bentuk batu lah, batu tablet tu, macam ukiran tu. Pecah lauh tu. Dan Nabi Musa marah pada Nabi Harun kan. Boleh buka kisah ni dalam kisah surah Toha, tak salah saya, surah Toha. Nabi Musa ambil janggut Nabi Harun dan rambut, tarik. Nabi Musa kan tarik, marah kan, kenapa biarkan kaum aku macam ni. Nabi Harun berkata, janganlah marah padaku, bukan ginilah, jangan marah padaku, sesungguhnya mereka cuba membunuh aku. Nabi Harun kata kaum itu nak bunuh Nabi Harun, maka Nabi Harun tak boleh buat apa kan. Memang kaum Bani Israel ini membunuh para Nabi, jadi terpaksa jadi macam itulah, tak boleh nak halang. Akhirnya saya ringkaskan, saya dah cerita tadi. Akhirnya mereka Nabi Musa tegur, mereka bertaubat, yang sembah lembu tu bertaubat. Samiri tu ditangkap, dibuang negeri, atau dibuang negeri, dikurung, dibuang negeri. Jadi pengikut Nabi Musa yang sembah lembu tu bertaubat. Macam mana cara taubat zaman Nabi Musa? Macam mana cara taubat mereka? Cara taubatlah bunuh diri. Macam mana? Dari riwayat mereka ni yang sembah lembu yang bertaubat ni, mereka duduk satu tempat. Yang beriman, yang pure tak sembah lembu ni, mereka diberi senjata, pisau, pedang, parang. Jadi cara ialah yang golongan yang benar ni, beriman ni, bunuh yang sembah lembu tadi tu. Itu cara mereka bertaubat lah. Cara kita bertaubat lain. Syarat Nabi Muhammad bertaubat, kita bertaubat terus kan, doa, jangan bunuh diri. Tapi dalam agama Yahudi, agama Bani Israel, mereka kena bertaubat dengan bunuh diri. Dan mereka yang bertaubat tu matilah, mati dibunuh. Kemudian Allah hidupkan mereka balik. Satu masa Allah hidupkan mereka balik.
pun mereka tak beriman juga. Allah dah bagi peluang dah, tak beriman juga. Itulah Yahudi. Kan? Allah dah matikan, dah hidupkan balik pun masih lagi kafir. Okey, itu sejarah. Kemudian zaman tu berturutanlah. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusuf bin Nun wafat dan seterusnya. Jadi bila Taurat yang asal tu diubah. Okey, saya bacakan tulisan Dr. apa tadi? Dia Al-Rahman. Okey, dia kata pada waktu masa ni selepas zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel menguasai Palestin, Masjid Al-Aqsa Palestin. Jadi apa berlaku? Ada satu raja zalim daripada Babylon, nama dia Bukhtan-Nasar. Orang putih kata Nebukadnezar. Siapa pernah dengar kan? Saya pernah sebut itu kan. Bukhtan-Nasar. Dia ni zalim, penyembah berhala, dan zalimlah. Dia travel daripada Babylon pergi ke Palestin. Dan dia bunuh, dia hancurkan Masjid Al-Aqsa dulu. Dia hancur, kata habis. Dia bunuh para rahib yang beriman, dan dia kitab-kitab dibakar. Kitab-kitab orang-orang Bani Israel dibakar. Kemudian lepas lalu zaman berlalu, orang-orang Yahudi ni, orang-orang Bani Israel, dia nak mulakan balik penghidupan baru. Dia nak tulis kitab dia balik. Kitab dah banyak hancur dah. Dia kata sini ya. Alah, mata saya dah tak apa nampak. Malam ni kan. Kitab-kitab Al-Atiq, Kutub Al-Atiqah, kitab-kitab yang ancient, yang asal dari bakar. Jadi apa orang Yahudi, orang Bani Israel buat? Mereka tulis balik kitab. Mereka daripada ingatan mereka lah, mereka tulis. Dan di samping tulisan mereka itu, ketika mereka membuat kitab, menulis balik kitab mereka, mereka masukkan dengan pelbagai macam tokoh tambah. Kan? Orang Yahudi waktu itu dah terdedah kepada golongan kaum-kaum yang lain, dengan penyembah berhala, dengan penyembah api. Jadi mereka masukkan sikit ajaran mereka ke dalam kitab tu. Itulah mulanya penyelewengan kalau mengikut kajian Dr. Dia Abdul Rahman. Dia kata sini ya. Wa inna ma'ada al-yahud kitabahu wa Taurah adkhalu fiha. Ketika mereka mula menulis balik kitab yang dah hancur tu, mereka tulis balik, mereka memasukkan ke dalamnya apa yang bukan daripada asalnya. Mereka tokoh tambah. Ma laysa minha min muyulihim wa nuz'atihim wa ma ashabu, dan mereka hati mereka fi qulubihim, hati mereka dah mula terpaut dengan ajaran agama lain, tamadun lain, tamadun Babylon, tamadun Parsi yang lain. Mereka dah masuk. Mereka masuklah. Jadi sejak itulah agama tauhid, agama Nabi Musa, kitab Taurat diubah. Selepas serangan Raja Nebukadnezar, Bukhtan-Nasar. Isyak berapa? Dah nak habis ni. Tinggal sikit lagi lah. Okey, tinggal sikit lagi lah. Settle. Itu jadi tuan-tuan tahu. Zaman Nabi Muhammad SAW dah ada penyelewengan. Quran tu diseleweng oleh sahabat dia sendiri. Kan? Dan orang lain. Zaman Nabi Isa, selepas Nabi Isa dah wafat, diseleweng terutamanya oleh Paul. Saint Paul. Zaman kitab Taurat diseleweng oleh rahib Bani Israel sendiri. Ketika mereka menulis balik kitab mereka yang dah hancur, mereka tulis balik, mereka masukkan segala macam kekarutan. Okey, settle. Saya last nak tutup. Saya pun malah nak panjangkan, sebab ada orang bertanya kan, tentang polemik isu baru-baru ni yang tak sepatutnya dijadikan polemik lah kan. Saya nak sentuh ni atas dasar ilmiah saja. Tolong ambil atas dasar ilmu sahaja. Jangan masukkan unsur-unsur sentimen apa saja, ideologi, emosi, politik, apa saja. Saya itu semua bincang kat luar. Saya nak cerita ilmu sahaja. Okey. Baru-baru ni ada isu, saya tunggu ustaz ni untuk cerita, tapi tak ada siapa cerita kan. Jadi saya bertanggungjawab lah untuk sampaikan. Siapa yang ikut lah. Baru-baru ni ada kisah tentang apa? Polemik tentang Ashabul Kahfi. Kan? Saya tak nak cerita tentang, tak nak masuk apa-apa sentimen. Kita bincang ilmu sahaja. Jadi Ashabul Kahfi ni pemuda yang lari daripada pemerintah yang zalim, kafir. Mereka ni Islam, masih beriman. Ada beberapa orang lah. Mereka lari ke gua, menyelamatkan diri, dan tidur 300 tahun, 309 tahun. Okey, settle. Mereka ni beriman. Jadi ulama khilaf, mereka ni hidup selepas zaman Nabi Isa ke? Maknanya pemegang ajaran Isa, Injil yang asal, atau mereka hidup selepas zaman Nabi Musa, sebelum Nabi Isa, iaitu pemegang Taurat yang asal. Khilaf kan? Banyak mengatakan mereka ni hidup pada selepas zaman Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad. Mereka hidup masa zaman
ikut ajaran Nabi Isa yang asal, yang original, bukan yang dah diselewengkan. Okey, jadi mereka ni dipanggil apa? Ni polemik ni, saya bukan nak cakap lebih, tapi atas ilmu saja, dan saya dah rujuk ulama-ulama, dan mufti pun dah keluarkan artikel minggu lepas. Okey, ulama khilaf. Kita dipanggil muslimun, kita Islam, muslimun. Tapi ada ulama khilaf, dia kata zaman dulu, Nabi zaman dulu, Nabi itu muslim, dipanggil muslim. Nabi Isa muslim, Nabi Ibrahim muslim, Nabi Ishak muslim, apa saja muslim. Tapi kaum dia khilaf. Ada yang ulama kata kaum dia pun dipanggil muslimun juga. Kaum Nabi Isa dipanggil muslimun. Ada yang kata kaum Nabi-Nabi ni kaum dia tak dipanggil muslimun. Mereka Islam, masih lagi mentauhidkan Allah Ta'ala, mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka beriman kepada ajaran yang benar, tapi mereka dipanggil dengan nama yang lain. Dia tak panggil muslimun. Mereka dipanggil, contoh pengikut Nabi Isa dipanggil Masihi, dipanggil Nasrani, Nasrani, Nasara, dipanggil dengan nama tu kan. Jadi itu yang orang confuse kan, kenapa nama Nabi Isa, pengikut Nabi Isa Nasara? Nasara kan Kristian. Tuan-tuan jangan samakan Kristian Nasara zaman dulu yang original tinggal lagi 2 minit saya. Yang original dengan Kristian hari ni yang sambut Christmas, yang sembah Nabi Isa kan, yang pergi gereja, itu dah sat kafir kan. Ini yang zaman dulu tu Nasrani yang original. Kenapa sebut Nasrani? Sebab tempat mereka tu dia panggil Nasirah, tempat asal di Palestin, Nasirah, so Nasrani. Ada kata Ansar, penolong, Ansar, Nansara, so Nasrani. Masihi daripada bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, Masyiah, maksudnya pembela agama. Dah panjang lagi lah, anointed one sebagainya. Jadi bila tuan-tuan kalau buka terjemahan, tuan-tuan buka tafsir, buka kamus, perkataan tuan-tuan type tu bahasa Arab ke bahasa Inggeris, kata Nasrani atau Masihi, tuan-tuan tengok terjemahan dia apa, dia tulis tu Kristian. Tuan-tuan terjemah ke bahasa Melayu pun perkataan Kristian, K-R-I kan. Jadi timbullah isu, orang kata macam mana pula Kristian, Ashabul Kahfi tu Kristian? Mereka kan beriman, ya mereka beriman, tak ada siapa yang nafikan. Mereka tu beriman macam kita beriman, Allah tu satu kan. Tapi mereka kalau ikut ulama, mereka tu Kristian atas nama sahaja, nama mereka Nasrani, kaum tu namakan Nasrani. So bila terjemah jadi Kristian, itu saja, bukan agama Kristian dia orang tu macam Kristian hari ni, macam yang sembah Nabi Isa ni, tahu, nama sahaja Kristian. So jangan dijadikan ni. So baca last sebelum saya tutup, minta maaf lah terlajak sikit, saya bacakan tulisan mufti wilayah. Jangan gaduh lah bab ni ada tanya. Tadi yang tanya tadi. Okey, mufti lah, sepanjang tulisan ni tuan boleh buka dalam Bayan Linnas Mufti Wilayah. Kesimpulannya saya baca. Ulama berbeza pandangan mengenai agama yang dianuti oleh pemuda Ashabul Kahfi. Bukan beza pandangan Islam. Memang mereka itu Islam, tapi nama mereka apa? Okey. Namun menurut pandangan yang kuat, mereka adalah pengikut agama Nasrani. Nasrani yang pure, yang original, bukan yang Nasrani hari ni yang kafir tu. Penggunaan istilah agama Kristian hanya muncul setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Okey, Kristian daripada bahasa Greek Christos, Kristian. Terjemah saja, terjemah. Manakala perkataan Christ memiliki maksud yang sama dengan perkataan Al-Masih, Masyiah dalam bahasa Hebrew, yang bermaksud Rasul dipilih, Rasul yang dipilih. Dan disebutkan dalam Al-Quran, Masih, Al-Masih ni Quran sebut kan, Al-Masih, tapi terjemah jadi Christ, Kristian. Oleh itu mengatakan bahawa Ashabul Kahfi, yang pemuda yang beriman yang lari itu, adalah beragama Kristian tidak menjadi kesalahan. Namun harus dibezakan antara agama yang diubah, mana harus dibezakan. Nasrani Kristian, saya buat pada zaman tu original, bukan sama macam hari ini. So jangan gaduh lah. Yang hari ni Kristian sesat, kafir, tak ada yang beriman dah. Yang original tak, yang betul tak ada dah. Yang zaman tu original. Okey. Yang sebenar dengan tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa, panjang lagi lah. So itu mana tidak kesalahan. So dua kesimpulan saya nak ambil kat sini, dua pengajaran sebelum saya tutup, minta maaf lah, panjang sikit. Pengajaran pertama, kita yang belajar, orang awam ni, bila dengar satu benda, bukan isu ni saja, apa saja isu, jangan kelang kabut. Jangan jadi netizen yang maki sana maki sini, kafir kau ni, sesat kau ni. Relax dulu, tunggu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cari kebenaran dan bersabar. Relax dulu. Dengar benda-benda ni, dengar, relax. Oh, ini cakap asal Kristian. Dengar, relax dulu, tanya ulama. Memang ada ulama kata mereka ni masih Kristian dan mereka beriman. Dari segi nama sahaja, bukan Kristian macam hari ni. Okey. Itu bagi kita yang dengar. Tapi lebih penting lagi pada saya ialah yang bercakap tu. Saya tak nak sebut mana-mana pemimpin ke orang, saya cakap secara umum. Yang bercakap tu,
dia kena raikan orang tempatan lah. Dia kena tengok keadaan orang tempatan. Orang kita ni, urus kita, kebiasaan kita ni, perkataan Kristian tu dah sama dengan Kristian yang kafir ni, kan? So janganlah dicanangkan perkataan Kristian sabu kafir Kristian, walaupun dari segi istilahnya tu, dari segi ilmiahnya betul, tapi dari segi biah, dari segi urus kita ni tak tepat, tak berapa cantik, kan? Guna perkataan lain, jangan Kristian, akan menyebabkan orang ni keliru. Tu akhirnya netizen bergaduh, kan? Tuan-tuan tengok bergaduh netizen, ustaz dan ustaz pun sama-sama berlawan, kan? Sedihlah, kita betul bersatu. Benda ni istilah saja. Orang yang ada ilmu, yang relax, sabar, bila dengar, dia relax kan? Dia tahu. Kan saya boleh buka kitab lain, kitab Ibn Hajar Asami, Al-Haythami, Ibnu Salah, Ibnu As-Suyuti, banyak lagi kitab. Mereka kata okey, tak ada masalah. Kan fatwa Jordan, mufti wilayah pun dah keluarkan fatwa. Okey, dari segi istilah saja. Tapi adanya orang hari ni dia lampau-lampau. Dan dia pergi lebih daripada dia keluar daripada daerah ilmu. Dia pergi ke masuk politik, masuk emosi, masuk hentam orang ni. Tu jadi masalah tu. Jadi kita ni sebagai penuntut ilmu, relax dulu, dengar, cari rujuk pada orang yang faham, dan yang bercakap, yang menyampaikan, mestilah sampaikan dengan tengok keadaan setempat. Macam saya cakap lah, macam mana last lagi lah, macam saya cakap lah, kalau belajar tajwid, kalau tuan-tuan belajar tajwid, memang ada ulama kata siapa yang baca tajwid tak betul, solat dia tak sah. Baca macam baru ni viral kan, Ustaz Aimi dah sebut, saya ulas dah lama sebelum tu. Ada Ustaz TikTok tu, dia kata kalau baca at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, 2 harakat lah. Tapi kalau baca 1 harakat je, tu lillah, dia kata apa? Batal berdosa, batal solat. Kan? Memang ada ulama mungkin cakap macam tu, tapi kita berdepan dengan orang awam yang tak tahu, masih bertatih, muallaf, masih lagi belajar. Jangan cakap macam tu, batal. Orang nak jadi ibadat pun jadi susah. Cakap dengan cara yang baik. So tu saya cakap, kan, nak berdakwah tu biar cara betul, nak jadi pemimpin ke pendakwah ke, sebut tu biar betul, kan? Jadi itulah dia pengajaran yang kita ambil, kan? Kita nilailah sesuatu benda sebagai penuntut ilmu, dinilai dengan ilmu, dengan kesabaran. Dan kalau kita nak menyampaikan, terutamanya kalau kita jadi pemimpin atau ulama, tengok keadaan setempat. Bila bercakap tu tengok keadaan, jangan mencakap sebut, kan? Tu jadi bergaduh tu. Okay? Semoga mendapat menerima maaf. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Kalau siapa perlukan rujukannya ni, kalau tak boleh nak cari rujukan, saya nak tukar rujukan tentang apa yang saya cakap ni, saya boleh tunjukkan rujukan, sama ada kitab di sana ataupun dalam rujukan para mufti lah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.